Hai, Assalamualaikum. Okey, bersua kembali bersama saya dalam channel Zikra Crochet. Okey, kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Kepada yang belum subscribe, bolehlah subscribe, like, share dan komen. Okey, kali ni saya nak tunjuk macam mana kita nak buat bakul telur bentuk kerang sengit macam ni. Okey, cantik ya. Okey, kat sini saya ada beberapa warna yang saya dah siapkan. Okey. Yang ni warna merah, yang ni warna pink. Kemudian warna purple. Ya, warna purple dan yang ni warna hijau. Hijau pucuk pisang. Yang ni pun cantik ya. Okey, kalau nak buat dua color pun boleh, atau buat macam ni separuh-separuh, ataupun belang-belang macam ni pun boleh, ikut selera masing-masing. Okey. Jom kita teruskan dengan kita punya pattern. Okey, saya susun dulu yang ni kat sini. Okey, so hari ni saya nak buat bakul telur motif kerang sengit ya. Kita panggil kerang sengit. Okey. Untuk sesi kali ni saya gunakan macam biasalah, saya guna hook brand tulip 1/0. Kemudian saya ada jarum tapestry, gunting macam biasalah, kita kena gunakan gunting untuk potong benang, dan benangnya saya gunakan warna biru, benang nona ya, brand benang nona. Okey, jom kita mula. Okey, selamat datang kepada yang baru menonton. Terima kasih kerana sudi menonton. Kepada yang belum melanggan, bolehlah langgan kalau anda sukakan video-video saya. Okey. Kepada yang ramai kawan-kawan, bolehlah share kepada kawan-kawan supaya kawan-kawan kita tahu apa yang kita tonton dan apa yang sedang kita pelajari. Okey, untuk mulakan kita buat magic ring macam biasa. Kita rapatkan dulu. Okey, kemudian kita buat dekat dalam ni untuk tapak ya, 3 chain. Kita buat sebanyak 14 lisi, termasuk yang 3 chain ni lah. Okey, kita buat lagi 12. 3 4 5 6 7 8. Okey, saya tarik dulu bagi rapat sikit lubang ni supaya dia tak cabut. Okey, 8. Kemudian kita akan buat lagi 6 untuk cukupkan dia punya jumlah 14 ya. Okey, 9 10 11 12 13 14. Okey, saya nak rapatkan dan kira dulu. Okey, ni teknik ni sama je macam video yang lepas ya. Dia punya tapak ni jumlah dia sama, semua 14. Okey, kita kira dulu. Okey, 2 4 6 8 10 12 14. Okey, dah cukup. Kemudian kita rapatkan yang punca benang ni dan kita simpul ya, supaya dia punya lubang ni tak terbuka, jadi besar lah maknanya. Okey, kemudian saya akan sorokkan dia punya ni
dekat celah-celah ni. Macam yang saya tunjuk yang video dah lepas, boleh tengok kita sorokkan je. Okey, macam tu. Kemudian kita buang benang yang lebih ni. Okey, so kita nak rapatkan dia dan kita slip stitch. Okey, kita slip stitch dekat yang lubang ketiga tadi. Okey, nampak sekarang dah rapat. So saya nak buat lagi 3 chain. Okey, buat lagi 3 chain. Kemudian baris ni kita buat setiap lubang 2 DC di dalam, ataupun dipanggil increase. Okey, kita buat 2 DC di setiap lubang. 1 2. Okey, buat 2 DC lagi. Okey, 2. Okey, saya tunjuk lagi 2. Okey, ulang 2 DC di setiap lubang sampai habis satu pusingan. Okey, saya dah hampir satu pusingan. Kita buat lagi satu lubang, 2 DC dalam lubang yang sama. Okey, kemudian kita slip stitch dekat sini. Okey, dah cukup 2 baris. Naik lagi 3 chain. Okey, kat sini kita buat 2 DC dalam satu lubang. Kemudian satu lubang, 1 DC. Okey, kita buat lagi 2 DC dalam satu lubang. Kemudian 1 DC dalam satu lubang. Okey, untuk baris ni kita akan buat 2 1 2 1. Okey, saya tunjuk lagi 2 DC dalam satu lubang. Kemudian 1 DC dalam satu lubang. Okey, step dia adalah 2 1 2 1 2 1. Okey, ulang sampai habis satu pusingan. Okey, saya dah sampai ke hujung. Tinggal buat satu je. Okey, kemudian kita slip stitch dekat yang pertama ni. Okey, dah siap untuk bahagian tapak. Okey, kemudian naik 3 chain lagi. Dan untuk yang baris ni kita akan buat di bahagian back loop. Ya, kita akan bekerja di bahagian back loop, di bahagian sini. Kita tak ambil dari depan, tapi kita guna sebelah sahaja, iaitu bahagian belakang. Okey, kita akan tusuk di sini dan di sini, bukan dari depan ya. Okey, kita akan ambil back loop saja. Buat satu lubang, 1 DC. Okey, untuk bahagian ni kita akan buat satu lubang, 1 DC. Okey, saya hanya tusuk di bahagian belakang sahaja. Yang ni untuk kita naikkan bahagian body. Bahagian body dia, supaya nanti bila kita dah siap, dia akan melengkung lah. Dia akan membentuk lengkungan macam ni. Okey, kita buat dulu 1 DC dalam setiap lubang, tak ada penambahan lagi dah. Okey, untuk yang ni kita akan naikkan dia punya body lah. Okey, kita naikkan dia punya body. 1 DC dalam setiap lubang. Okey, kita gunakan bahagian back loop sahaja, iaitu bahagian belakang ya. Kita akan ambil di bahagian sini, bukan dari depan, tapi kita guna sebelah sahaja.
untuk naikkan dia punya body. Okey, buat terus sampai habis satu pusingan. Okey, saya dah sampai ke bahagian last. Okey, kemudian kita slip stitch dekat yang mula ni tadi. Okey, dekat sini. Okey, nampak dia punya bentuk dah melengkung ke atas ya. Jadi itu cara untuk kita menaikkan setiap body. Okay, tak kira lah kita buat macam topi baby ke, kopiah ke, apa nama, botol air ke, teknik dia tetap sama. Cuma bezanya adalah di sini, iaitu jumlah pusingan setiap row untuk bahagian tapak. Jadi kalau kita nak buat bakul telur, cukup sampai besar ni je lah. Okey, kalau botol air dia besar sikit lagi, jadi kita akan tambahkan row. Macam untuk topi ataupun kopiah, dia akan besar lagi. Jadi benda ni kita buat step by step. Okey, caranya tetap sama. Ni adalah cara untuk kita naikkan dia punya body. Okey, dah settle yang tu, kita naikkan lagi 3 chain, 1 2 3. Kemudian kita buat 1 DC, 2 DC. Okey, nampak kat sini saya dah ada satu ni, dikira 1 1 2 3. Okey, kemudian kita akan skip ke belakang untuk buat dia punya motif ni ya. Motif jalur-jalur ni. Okey, kita akan ghostan ke belakang, kita skip 1 1 ya, 1 2, dan kita akan tusuk hook. Kita buat teknik front post di bahagian yang ketiga tadi. Okey, 1. Okey, dah nampak satu bentuk. Kemudian kita buat lagi 3 DC. Okey, 1 2 3. Okey, kita akan skip 2 1 2, dan kita akan buat front post di bahagian ketiga. Okey, kita tarik dan kita slip stitch. Okey, dah nampak dia punya corak Okey, kita buat lagi 1 2 3. Okey, kita skip 2 1 2, dan kita buat front post di bahagian yang ketiga. Kemudian kita tarik dan slip stitch. Okey, buat lagi 1 2 dan 3. Okey, kita cuma ulang 3 DC 3 DC, kemudian kita skip ke belakang sebanyak 2 1 2, dan kita buat front post di bahagian yang ketiga. Okey. Okey, ulang step ni sampai habis satu pusingan. Okey, saya dah hampir satu pusingan, tinggal buat satu bentuk lagi, 1 2 dan 3. Okey, dicabut pula. Okey, kemudian kita skip 2 dan kita buat front post di bahagian yang ketiga. Okey, dah settle satu baris. Kemudian saya slip stitch dekat yang pertama tadi. Okey, dah nampak bentuk dia. Okey, kemudian kita buat lagi 3 chain dan buat lagi 2 DC. 3 DC termasuk yang 3 chain tadi. Okey. Okey, untuk baris ni ya, kita dah naikkan 3 chain, kemudian kita buat 2 DC. Kemudian kita akan ghostan ke belakang, kita buat front post di bahagian sini. Okey, kita akan ambil front post di bahagian sini.
dan kita tarik. Okey, siap satu. Okey, boleh nampak kat sini. Kemudian kita buat lagi 3 DC. Okey, dekat sini kita jangan ambil di bahagian sini maknanya dah cukup 3 ni. Di bahagian yang kita buat front post ni kita skip. Kita akan ambil di bahagian kedua ni. Maknanya kita akan ambil di sini 1 2 3. Yang ni kita tak usik kita skip. Okey, kita skip satu ni, kita buat 3 lagi DC. Okey, 1 2 3. Okey, lubang ni kita jangan risau sebab bila kita buat front post ke bahagian sini kita silang, dia akan tertutup nanti dia takkan nampak yang kita skip ni. Okey, kemudian kita dah cukup 3 DC. Kita ghostan balik, kita akan sautkan front post di bahagian sini. Okey, saya buat lagi. Kemudian tarik, lepas tu slip stitch. Okey, kita buat 3 lagi. Yang ni satu ni kita skip. Okey, 1 2 dan 3. Okey, kemudian kita ghostan ke belakang, kita akan ambil di bahagian sini, kita akan buat front post di bahagian sini. Okey, kemudian kita tarik dan kita slip stitch. Okey, kita buat lagi. Yang ni kita skip, kita ambil daripada bahagian ni. Okey, 1 2 3. Kemudian kita ghostan dan kita akan buat front post di bahagian sini. Maknanya nanti dia akan menjalur di sini. Dia akan berjalur di sini sebab kita sautkan dia di bahagian front post sahaja. Okey, kita buat lagi. 1 2 3. Okey, kemudian kita ghostan ke belakang dan kita saut front post di bahagian sini. Okey, boleh faham Okey, ulang step ni sampai habis satu pusingan. Okey, ni saya dah sampai ke bahagian hujung untuk satu pusingan kita buat 3 DC, 2 dan 3. Okey, kemudian kita ghostan ke belakang, kita saut di bahagian sini, kita buat front post double crochet. Okey, boleh nampak dia dah nampak corak dia kat situ. Okey, kemudian kita akan slip stitch dekat yang pertama. Okey, kita naik lagi 3 chain. Kemudian kita buat lagi 2 DC. Okey, 2 DC. Kemudian kita akan ghostan ke belakang dan kita akan saut di bahagian sini untuk kita buat front post. Okey, nampak dia punya corak dah mula nampak Okey, kemudian kita skip satu, kita buat lagi 3 DC. 1 2 3. Okey, ghostan balik, kita saut dekat sini dan kita tarik buat teknik front post. Okey, saya tunjuk lagi. 1 2 3. Okey, kita ghostan dan kita saut di sini, kita buat front post. Okey. Okey, ulang teknik ni sampai habis satu pusingan dan kita slip stitch. Kemudian di baris yang seterusnya ulang balik buat sampai 8 baris sampai 8 baris ke atas sebelum kita buat teknik penutup. Okey.
Okey, saya dah sampai ke baris yang ke-9. Ya, kita kira daripada yang pertama kita naik body ni, okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, kemudian kita akan buat di baris bahagian atas ni hanya satu SC setiap lubang. Kita dah tak ada buat corak ni lagi ya. Okey, nampak saya dah cukupkan 9 baris. 8 baris yang ni, satu baris yang DC. Okey, sekarang ni kita akan buat dia punya bahagian atas ni lah. Okey, bahagian atas ni untuk kita mula buat tangkai. Okey, kita buat satu chain. Kemudian kita buat satu SC di lubang yang pertama. Kemudian satu SC di lubang yang kedua. Okey, satu SC di lubang yang ketiga. Okey, yang lubang ni kita skip dan kita akan buat satu SC, satu SC, satu SC sebanyak 3 kali di bahagian DC yang di sini. Okey, maknanya kita skip satu, yang ni kita tak pakai ya. Okey. 1 2 3. Okey, kita skip satu, kita buat satu SC lagi, 2 dan 3. Okey, kita skip satu, kita buat 3 SC. 1 2 dan 3. Skip satu, kita buat 3 SC lagi, 2 dan 3. Okey, ulang sampai habis satu pusingan. Okey, saya dah sampai ke hujung ya. Kemudian kita slip stitch dekat yang awal ni tadi. Okey, kita skip yang ni, kita buat slip stitch dekat yang permulaan ni. Kemudian kita kait satu chain. Kita ulang ya, kita ulang balik sebanyak 3 SC, 3 SC. Kemudian sama juga 3 SC sampai 2 baris lagi. Maknanya kita akan buat penambahan di bahagian atas ni sebanyak 2 baris lagi, iaitu menggunakan teknik SC ni tadi. Okey, kita buat 3. Okey, kita buat 1 di bahagian yang pertama ni. 1 2. Okey, 3. Kemudian 1 2 3. Okey, kita terus je ambil, kita dah tak payah skip sebab dia dah semua bilangan tu dah cukup ya, dah tak ada lebih lagi. Okey. Ulang teknik SC ni sebanyak 2 baris. Okey, saya dah sampai ke baris yang ketiga. Okey, untuk baris ketiga ni sebelum kita sampai ke bahagian hujung, macam biasa saya akan tinggalkan sebanyak 8 lubang di sini untuk buat dia punya tali butang ya. Okey, kenapa 8? Sebab dekat sini saya akan ambil di bahagian depan ni saya akan ambil 8 untuk kita buat tangkai ya, 8. Kemudian saya akan tinggal kat sini 10. Dekat sini saya akan ambil 11, dekat sini 10. Kemudian dekat sini saya tinggalkan 3 untuk bahagian sini, nak jadikan dia cukup 11. Jadi yang 5 ni untuk bahagian tengah. Jadi tali butang ni akan berada di tengah-tengah. Okey, jadi dekat sini saya kira daripada sini ya, 2 4 6 8, dan kita akan buat 12 chain untuk tali butang 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey, kita betulkan tali supaya tak bersipul. Kemudian kita slip stitch dekat yang sebelahnya.
Okey, kemudian kita buat satu SC di setiap lubang sampai ke bahagian penyambung ni lah. Okey. Yang ni kita akan buat di bahagian baris yang ketiga ya. Yang last untuk teknik SC ni. Okey, kemudian kita akan slip stitch. Okey, buat satu chain lagi. Okey, nampak? Ni untuk lubang butang. Okey, kita akan buat satu SC di setiap lubang sebanyak 8 lubang. Okey, 2 3 4 5 6 7 8. Okey, di bahagian sini cukup 8. Kita akan mula kait untuk tangkai sebanyak 30 chain. Okey, saya dah buat 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Okey, suara saya memang macam ni lah. Kalau terlampau banyak bercakap dia akan jadi serak. Okey, tak apalah, kita buat seslow ya untuk bagi faham. Okey, dah cukup 30. Kita betulkan tali ni supaya dia tak berpintal ya. Okey, dah 30. So kita akan slip stitch di lubang yang ke 11. Kita akan kira daripada sini sebanyak 10. Okey, 2 4 6 8 10 11. Jadi saya akan tusuk di lubang yang ke 11. Okey. Okey, nampak tali dia dah terbentuk macam tangkai ya. Okey, so kita kira bahagian tepi sini sebanyak 11 termasuk dengan yang kita dah kira ni tadi ya. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan 11. Okey, nampak kita kira daripada sini 3 5. Kita tinggalkan 5 ya. Okey, di lubang yang ke-11 ni, okey, kita kira dulu 2, okey, 2 4 6 8 10 11. Okey, kita naikkan lagi 30 chain. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Okey, dah cukup 30. So kita akan slip stitch dekat yang lubang yang ketiga. Okey, sebab kat sini kita dah kira cukup ya. Okey, yang ni saya dah kira daripada sini 5 dan di sini pun 5. Jadi kat sini dia akan cukup 11. Sebab kat sini tadi saya dah ambil 8 ya. Okey, kita dah kira kat situ, tinggal 2. Okey, 3. Lepas tu kita slip stitch. Okey, kemudian kita buat lagi satu chain. Okey, untuk bahagian ni kita akan mula buat dia punya tangkai ya. Untuk bahagian ni saya akan buat satu SC secara keliling, menaik dan keliling. Macam yang teknik yang saya dah pernah tunjuk sebelum ni, dia sama je. Okey, kita sudahkan dulu. Okey, 1 2 3 4 5 6 7
8. Okey, dekat bahagian sini buat 1 SC di setiap lubang. Okey, yang ni kita ambil dulu 1. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, kita cuma buat 1 SC di setiap lubang. Kita tak perlu nak hitung sebab dia dah cukup bilangan tadi ya. Okey, kita buat sampai habis 1 pusingan. Keliling di sini dan di sini pun sama teknik sampailah kita slip stitch. Okey, saya dah sampai ke bahagian akhir. So kita nak slip stitch. Okey, kita slip stitch kat sini dan kita akan potong benang lah. Okey, buat 1 chain. Kemudian bolehlah kita potong benang. Okey, untuk benang yang ni kita tarik bagi kemas, kemudian kita akan selitkan di bahagian celah ni saja supaya dia tak terbuka. Okey, kita selit-selit je kat celah-celah ni. Okey, kemudian kita potong. Okey, dah habis. So kita punya bakul telur dah siap. Jadi sekarang ni tinggal nak jahit butang sahaja. Okey, dah siap bakul telur. Kita akan jahit butang dekat bahagian depan ya. Okey, untuk bahagian depan kita samakan dulu dia punya ni kiri dan kanan. So kita akan jahit di bahagian 1, 2, 3, 4, 5 di bahagian tengah sini. Okey, macam ni. Okey, kita akan jahit di bahagian tengah. So saya akan masukkan benang dahulu. Okey, untuk jahit butang ni disebabkan benang ni dia dah kasar, jadi kita tak payah jahit banyak kali lah. Cukup 2-3 kali cucuk je dah, sebab dia dah kukuh. Okey, saya simpulkan dulu dia punya hujung supaya dia lebih kukuh. Okey, kita mula jahit. Untuk bahagian butang kita akan jahit di bahagian tengah ya. Kita ambil tengah sini supaya dia tak serum. Jadi dia akan ngam lah dengan lubang butang tu. Okey, kita akan jahit dekat tengah sini. Okey, butang ni kita guna butang yang lubang besar lah, sebab kalau pakai jarum tapestry ni dia nak kena lubang butang tu yang besar. Kalau kecil nanti dia tak boleh masuk. Jadi nak kena sesuaikan lah dengan jarum ya. Kalau yang butang kecil, dia punya lubang kecil, nak kena pakai jarum yang kecil lah. Kalau lubang kecil, jarum tapestry ni tak lepas masuk sebab dia kasar. Jadi kita jahit dulu dia punya butang. Okey, kita bagi kemas supaya butang ni tak tercabut ya. Ini kalau betul-betul ikat berpuluh tahun pun dia tahan, dia takkan putus. Kecuali dia punya benang yang kita simpul tu dah tercabut. Tapi insya-Allah lah boleh tahan sampai berpuluh tahun. Kita
jahit bagi kemas. Okey, kemudian kita akan simpulkan dia punya hujung ni dekat dalam supaya jahitan tu tak terbuka. Okey, kita akan simpul dia dalam ni satu sekali lagi. Okey, dua. Okey, ni dah kuat Okey, yang lebih ni, benang lebih ni kita selitkan je dekat celah-celah kita punya kaitan ni supaya dia tak mudah tercabut. Okey, kita tarik je. Okey, kemudian kita potong. Okey. Okey. Dah potong ya. Okey, siap bakul telur kita. Yang ni adalah pattern nama stitch dia ialah kerang sengit. Okey. Okey, dah siap motif kerang sengit bakul telur kita. Okey, sekianlah saja untuk perkongsian kali ni. Okey, kepada yang belum melanggan, bolehlah langgan. Kalau anda suka video ni, boleh like, boleh share, komen dekat bawah ya, supaya saya tahu mana yang kurang dan apa yang perlu saya perbaiki. Okey, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan butang lonceng untuk mendapatkan notification setiap kali saya upload video yang terbaru. Okey, InsyaAllah kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.